Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat jam 1.30 tengah hari. Ini menandakan kita telah memasuki ke segmen Dialog 1.30. Hari ini kami akan membincangkan mengenai pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang Peringkat Negeri Melaka. Jika berkata mengenai Dialog 1.30, pasti ada tetamu yang hadir ke studio Melaka FM ini untuk membicarakan mengenai topik perbincangan kita. Dan hari ini saya sangat berbesar hati kerana di konti Melaka FM ini saya bersama dengan Tuan Haji Syahrul Rani Daram Abdullah, iaitu Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Melaka. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Tuan Haji? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Bersua lagi kita sekali lagi Tuan Ya. Haji. Hari ini kita ingin membincangkan mengenai pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang Peringkat Negeri Melaka yang dijadualkan pada 13 Ogos ya Tuan Haji, iaitu pada hari Sabtu ini. Ya. Saya dimaklumkan bahawa pengisian majlis pelancaran tersebut dan usaha menggalakkan penyebaran jalur gemilang kepada seluruh rakyat negeri Melaka ini adalah diletakkan, dipertanggungjawabkan di bawah Jabatan Penerangan Negeri Melaka sendiri. Mungkin ada sesuatu yang ingin Tuan Haji jelaskan dari orang kata sebagai muka di malah kita pada Dialog 1.30 kita hari ini. Tuan Haji, silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia teguh bersama. Pertama sekali saya ingin mengambil kesempatan merakamkan ucapan terima kasihlah kepada Melaka FM yang beri peluang untuk berkongsi maklumatlah mengenai pelancaran pelancaran sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang Peringkat Negeri Melaka pada tengah hari inilah. Dan untuk makluman DJ Yat sebenarnya penganjuran pelancaran sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 22 Peringkat Negeri Melaka ini adalah anjuran bersama kerajaan negeri, khususnya pejabat setiausaha kerajaan negeri Melaka dan Jabatan Penerangan Negeri Melaka lah. Dan seperti mana yang DJ Yat sedia maklum, program ini akan diadakan pada 13 Ogos inilah. 13 Ogos iaitu bersamaan dengan hari Sabtu, bertempat di Dataran Sejarah Aikro. Di Jam Besar. Jadi program ini akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sendirilah, Ketua Menteri Melaka. Jadi program ini akan bermula seawal pagi lah. Maknanya kita jemput orang ramai, keluarga Malaysia lah kan. Jemput beramai-ramai untuk hadir pada jam 8 pagi. Kemudian daripada jemputan akan datang sekitar dalam 8.30 begitu. Kemudian diikuti dengan ketibaan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Maknanya pengisian programnya begitulah. Kita mulakan dengan seperti biasa, kita mulakan dengan nyanyian lagu Negaraku, kemudian Melaka Maju Jaya, kemudian kita ada ikrar kan, ikrar rukun negara, terus ucapan aluan, kemudian majlis pelancaran lah oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Kemudian kita ada gimmick perasmian, kan. Bila ada program, sudah tentunya akan ada gimmick perasmian kan. Ada simbolik perasmiannya tu. Jadi kita ada simbolik perasmian. Selepas simbolik perasmian, kita ada segmen seterusnya untuk Yang Amat Berhormat Ketua Menteri akan memasang bendera di kenderaan kenderaan yang diketuk oleh kenderaan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri itu sendiri. Kita tu dalam 10 ke 15 buah kenderaan diikuti dengan kenderaan Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri. Kita dah atur lah mana Yang Amat Ketua Menteri akan masang bendera di kenderaan-kenderaan tersebut. Sebaik saja selesai pasang bendera di kenderaan tersebut, kita teruskan dengan berjalan teguh bersama. Sebelumnya di Putrajaya. Ya, dibawa konsep ini di peringkat negeri Melaka. Kalau di Putrajaya pada 30 itu berjalan teguh bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi kali di peringkat negeri ini kita berjalan teguh bersama Ketua Menteri Melaka, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka. Jadi akan berjalan sampailah ke Zoo Melaka. Maknanya aktiviti akan tamat di situlah. Maknanya beramai-ramai keluarga Malaysia. Sebab kali ini pun kita jemput, bukan jemput atas individu, kita jemput hadir bersama keluarga. Maknanya ajak anak-anak sekali datangan. Kebetulan hari 13 September hari cuti Sabtu. DJ Yap pun sedia maklum kan, kita dah 2 tahun tak dapat buat program kan. Maknanya kita buat pun secara hybrid.
secara online kan, mana buat tu pun kita tonton duduk rumah, tonton TV je kan. Jadi kali ni kita dapat secara fizikal bersama pemimpin kita kan, pemimpin-pemimpin kita bersama Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Jadi berjalan teguh bersama, menampakkan keluarga Malaysia tu kan, dengan kibaran jalur gemilang tu kita nak semarakkan sambutan bulan kebangsaan. 30 bulan tu di peringkat kebangsaan. Jadi kita dah mula dah untuk melawan DJ Yat di peringkat Jabatan Perangan ni pun kami sebaik saja pelancaran di peringkat kebangsaan, kita dah mula dah aktiviti kita di peringkat komuniti lah. Di daerah-daerah ni maknanya pejabat-pejabat perangan di daerah ni telah pun mengatur program lah, berbagai program kita dah aturkan lah. Contohnya seperti program Merdeka Community bersama komuniti keluarga Malaysia lah di peringkat DON kan. Kita di Negeri Melaka ini setakat ni kita ada 84 buah komuniti keluarga Malaysia. Mana setiap DON ada 3 buah komuniti keluarga Malaysia. Jadi di komuniti ini telah pun diatur kan, mana pejabat perangan daerah telah berbincang kan untuk ikut kreativiti masing-masing lah, macam mana komuniti itu nak buat kan. Ada yang nak buat ambang lah sebagainya kan. Dia ada, kita pulang pada kreativiti kita, tak rigid setiap komuniti tu. Ada yang buat pertandingan karaoke lah kan, patriotik kan. Patriotik, lagu-lagu patriotik lah kan, kita semarakkan bulan kebangsaan tu. Kemudian kita ada progres semarak gemilang. Mana ni semarak gemilang ni keceriaan, maknanya kat satu tempat tu maknanya kita hias dengan bendera-bendera. Dia gotong royong bersama dengan komuniti kan, penduduk setempat. Kita sama-sama pasang bendera kan. Dia nampak meriah lah kan. Kita nak sambut dalam sekarang ni dalam mood sambutan bulan kebangsaan kan. 31 Ogos kita ada pula hari kebangsaan kan, sambutan hari kebangsaan. Jadi benda ni berterusan lah. Kemudian kebetulan kali ni pula Melaka bertuah kan, kerana julung-julung kalinya sambutan Hari Malaysia tu dibuat di luar daripada Sabah dan Sarawak. Jadi kali ni Melaka menjadi tuan rumah yang pertama ni dibuat luar daripada Sabah Sarawak. Sebelum ni Sabah Sarawak. Kali ni yang pertama ke Melaka. Kemudian akan dibuat di memorial pengisiran kemerdekaan tu pada 16 September akan dibuat di situ. Jadi selepas 13 tu bukan maknanya program kita 13 tu habis selepas pelancaran sambutan bulan kebangsaan berakhir di sana, tidak. Berlanjutan sehingga 31 Ogos ni pun buat di Dataran Sejarah juga. Kan sambutan hari kebangsaan peringkat Negeri Melaka pun buat di Dataran Sejarah. Jadi 31 Ogos kemudian kita lanjut lagi sampai ke 16 September. Kan? Dia ada 3 tu lah, pelancaran sambutan bulan kebangsaan, kemudian sambutan hari kebangsaan, diikuti dengan Hari Malaysia 16. Jadi dia berurutan gitulah. Kemudian satu lagi juga saya nak berkongsi bersama DJ Yat dan penonton lah kan, khususnya di Negeri Melaka. Kita ada satu lagi yang dianjurkan oleh Jabatan Perangan juga lah, Kembara Merdeka Keluarga Malaysia. Kalau dulu dipanggil Kembara Merdeka Jalur Gemilang, sekarang kita Kembara Merdeka Keluarga Malaysia. Konsepnya sama juga macam dulu, cuma kalau dulu konvoi ni daripada tempat pelancaran, kalau DJ Yat ingat lagi pada 2019 Melaka menjadi tuan rumah untuk pelancaran sambutan bulan kebangsaan peringkat kebangsaan buat di Dataran Pahlawan. Jadi daripada situ konvoi ni akan pergi ke setiap negeri lah, menyusuri negeri-negeri kan dah diatur lah. Macam yang untuk tahun ni bermula daripada Putrajaya pada 30. Terus dia konsep passing baton. Daripada Putrajaya, bila dah Putrajaya tu dah buat dia punya pengisian program dan sebagainya, adalah dia punya acara-acara kan, checkpoint dan sebagainya, terus ke negeri Selangor. Jadi Selangor akan sambut, negeri Selangor akan buat pengisian programnya. Terus dia akan sampai tu, dan di Negeri Melaka ni akan datang ke Negeri Melaka daripada Johor pada 16 Ogos. 16 Ogos minggu depan. Jadi dia akan sampai di Negeri Melaka lah. Kita akan terima baton tu daripada Johor. Dia akan melalui daripada Muar masuk ke Merlimau ni dah. Kita dah aturkan lah checkpointnya tu. Jadi ada sambutan di situ lah, kita akan terima baton. Kemudian di Negeri Melaka ni ada beberapa tempat kita telah pun aturkan kan, di Melima, kemudian satu di Melaka Tengah di Maidin MITC, kemudian satu lagi di College
pendidikan tinggi Alor Gajah. Tu dia buat di situ. Seterusnya kita akan passing baton dekat Tampin lah. Passing pada Negeri Sembilan pula. Gitu. Berapa hari tempoh passing baton di Passing Negeri Melaka? Negeri Melaka ni sehari je. 3 daripada daripada Jasin kan, Melimau, pergi ke Melaka Tengah dekat MITC tu, kemudian terus ke Alor Gajah. Petang tu kita passing dekat Tampin. Negeri Sembilan akan buat dia punya ni pula lah, pengisian kembara ni. Baik Tuan Haji, selain daripada program-program penganjuran Japan Melaka, apa lagi usaha kerajaan untuk meningkatkan pelibatan semua peringkat lapisan umum untuk menyertai sambutan pada tahun ini, Tuan Haji? Okey, jadi selepas pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang peringkat kebangsaan dan peringkat negeri tu pada 13 tu kan. Dan kempen dan promosi ni akan terus dilaksanakan bagi menggalakkan inilah mereka orang ramai untuk terus mencari sambutan melalui pengibaran jalur gemilang di rumah kan, di premis-premis perniagaan, dewan komuniti dan lain-lain lah. Jadi yang ini juga pemasangan papan iklan, lepas tu papan iklan, banting bendera kan di sepanjang jalan utama ni kan, ini dengan kerjasama PBT dan inilah Majlis Bandaraya kan. Ini pun dah sedang dipertingkatkan sebab kita 13 ni kita akan sambut sambutan pelancaran Bulan Kebangsaan. Kita kalau DJ Yat lalu ni di sepanjang jalan ni kita dah nampak kan, bendera-bendera ni dah mula dikibarkan kan. Dah nampak dah mood sambutan Bulan Kebangsaan peringkat Negeri Melaka ni dah nampak dah kan. Jadi kita nak menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan ni lah. Sebab kita nak sambut tahun ni adalah yang ulang tahun yang ke-65 tahun. Jadi kita nak sama-sama lah kan bangga menjadi rakyat Malaysia. Kita dah 65 tahun berdekaan. Seperti mana yang sedia DJ Yat sedia maklum, kalau kita lihat negara jiran kita Singapura 2 hari yang lepas kan sambut hari kebangsaan yang ke-57 tahun. Dia dah 57 tahun, kita 65 tahun. Jadi itulah kita nak sambut ulang tahun yang ke-65 tahun. Jadi kita perlu nampakkan maknanya ialah macam Melaka ni kan negeri pelancongan. Pelancong-pelancong daripada luar ramai yang datang. Jadi mereka pun tahu Malaysia ni nak sambut ulang tahun hari kebangsaan yang ke-65 tahun. Kalau tak ada ni dia kata Malaysia nak sambut ulang tahun yang ke-65 tahun tapi macam tak ada apa-apa. Kan kita tak nak maknanya nak sambut hari kebangsaan tapi tak nampak kan semangat tak nampak. Jadi itulah kita nak supaya generasi muda lah khususnya kan, kita nak bila kibar bendera tu maknanya setidak-tidaknya kita kibar ni menampakkan kita cintakan negara kan, kita bangga menjadi rakyat Malaysia. Tu inilah banyak kan. Sebab tu kita juga menggalakkan kan penglibatan daripada sektor swasta kan, GLC kerajaan tempatan kan. Jadi edaran pemasangan sebab macam Jabatan Perangan sendiri pun kita tak mampu kan nak bagi setiap setiap rumah kita nak bagi bendera tu, kita tak mampu. Maknanya siapa yang datang program pada hari Sabtu tu insya-Allah kita akan dapatlah bendera kan. Jadi bila balik tu bila kita pasang, jiran kita yang tak berpeluang tak dapat hadir, dia tengok ni dah pasang bendera. Jadi dia pun ada semangat untuk semangat yang sama nak pasang bendera kan. Sebab bendera ni kita kibar daripada sebulan ni kan, kita kibar sampai 16 September. Lepas tu kita dah boleh simpan. Lepas tu tahun depan kita guna balik bendera tu kan. Masih elok lagi. InsyaAllah dia kalau boleh guna kita guna balik. Itulah dia kan. Tak perlu maknanya kata tiap-tiap tahun nak beli ke tu kan. Jadi ini maknanya kita kena tunjukkan lah maknanya kita ni bangga jadi rakyat Malaysia kan. Kemudian Jabatan Perangan jugalah menggalakkan kan, kita juga di peringkat kebangsaan pun kita galakkan supaya ada macam telco ni kan buat tawaran sempurna ni kemerdekaan ni kan. Kalau macam pasar raya pun kita selalu nampak kan bila ni ada jualan merdeka kan. Lepas tu ada pula jualan promosi merdeka kan. Jadi benda-benda ni lah sedikit sebenarnya menampakkan walaupun secara dia kata tersurat ataupun tersirat ni kan. Makna adalah dia punya impak dia tu kan. At least ada penglibatan daripada swasta. Kita tak nak lah maknanya kerajaan saja yang mewawarkan
kerajaan saja ni kan, maknanya yang individu yang di luar sana tu bukan NGO, swasta ni pun kena sama-sama turut berganding bahu untuk menyamarakkan sambutan inilah. Setidak-tidaknya macam pasar raya kan, dia pasang, dia buat promosi, maknanya dia ada mood ciri-ciri apa tu kan. Itu sedikit lah. Kemudian kita, di peringkat Jabatan Perangai kita ada buat peraduan kan, ada pertandingan kemerdekaan macam kalau yang saya sebut tadi kan, kreativiti masing-masing tu dia ada buat pertandingan mewarna, sempena sambutan bulan kebangsaan kan, pertandingan mewarna kita buat macam gambar bendera, minta pelajar-pelajar tabika warnakan bendera tu kan. Jadi kita nak anak-anak kita ni dia faham. Sambil-sambil tu kita terang juga bendera tu apa benda kan. Apa maksud di sebalik bendera tu. Kita tak nak maknanya dia warna dah habis gitu je. Mesti kena ada naratif dia tu. Bendera ni apa lambang bendera tu kan. Mesti kita kena ni lah di peringkat asas lagi. Tadika ni asas kan. Jadi di peringkat tadika tu kita kena tanamkan rasa cintakan negara tu. Baru dia ni sekarang ni DJ Yap pun sedia maklum kan. Sekarang ni anak-anak kita ni lahir dalam zon selesa, comfort zone. Dia tak pernah merasai kan. Tak pernah rasa susah macam mana pimpin-pimpin kita, ayah kita, atuk kita. Mungkin DJ Yap pun muda lagi kan, mungkin tak berapa merasai kan era-era yang dulu kan, 60-an kan, 50-an 60-an tu mungkin atuk-atuk kita kan, ayah kita merasai kan. Jadi anak-anak kita yang sekarang ni yang belajar tadika ni, dia tak ni lahir-lahir semua dah ada kan, dah selesa dah. Jadi itu yang kita nak, setidak-tidaknya dengan kita mengadakan aktiviti seumpama ni kan, macam mewarna, lepas tu kita ada kuis kan, kuis kenegaraan kan. Jadi dapatlah membugarkan lagi kan. Kita refresh balik tentang sejarah kemerdekaan dan sebagainya lah. Kembali lagi dalam dialog 1.30. Hari ini kita berbincangkan mengenai menerusi ni KECOM lah kan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Di bawah KECOM ni kita ada jabatan agensi di kalangan keluarga Malaysia bagi pandangan pertandingan dan program digital termaya telah diatur untuk semua peringkat umur lah, daripada kanak-kanak hinggalah ke peringkat dewasa. Antara pertandingan tersebut adalah seperti pertandingan klik Smule kan, ada Smule kan, Bintang Patriotik Smule. Kalau anak-anak muda ni dia minat lah ni kan. Kita boleh bergandingan kan, boleh berduet kan dekat Smule tu. Kemudian kita ada pertandingan Bintang Patriotik Aspirasi Keluarga Malaysia. Ini di mana yang ada macam itu di Negeri Melaka, kita ada buat ni KECOM, menerusi Creative Venture dibuat Rio kan. Rio Now tu pun ada juga pertandingan Bintang Patriotik tu lah. Yang di peringkat kebangsaan ni pun Melaka akan jadi tuan rumah. Cuma tarikh kita belum tetapkan lagi, sedang bincang. Tapi ni dah pengisah kenegaraan ni dah dibukalah sejak bulan Julai. Kita dah buka kepada semua negeri-negeri untuk ini di peringkat IPT lah, IPT dan tingkatan 6. Program kemudian ada Sayembara Sajak Merdeka, banyak lagi. Jadi orang ramai dia boleh melayari portal Merdeka 360 makluman DJ Yat pelbagai hadiah menarik jugalah menanti pemenang. Jadi kita buat ni ada hadiah jugalah, bukan maknanya masuk tak ada apa. DJ Yat pertandingan kenegaraan ni bukan hanya dianjurkan oleh agensi di bawah KECOM, ia juga akan turut dianjurkan ternampak ada juga dilaksanakan pertandingan mewarna kanak-kanak. Itu pun bersempena dengan sambutan bulan kebangsaan. Jadi nampaklah penlibatan daripada NGO kan, daripada pihak swasta ni lah. Semua orang ada peranannya Tuan Haji untuk menyemarakkan bulan kebangsaan ini. Seterusnya lah Tuan Haji kan, bagaimana pula dengan orang kemudian hashtag Keluarga Malaysia, kemudian kita ada hashtag HKHM, iaitu HKHM 2022, iaitu Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Jadi dia short form kan, hashtag HKHM 2022 dan hashtag Merdeka 360. Jadi mana rakyat Malaysia mana yang tak bersempatan nak menzahirkan kan kibar bendera kat rumah, lepas tu nak menyemarakkan lagi, maknanya kita boleh tukar profil kita dekat FB, dan sebagainya.
naik tu ada buat bendera, boleh di apa, gambar tu kita boleh abadikan, kan? Letak sebagai profil. Apa tu ada gambar-gambar tu kita upload banyak-banyak dalam kitanya FB, menandakan mana kita semarakkan lagi lah kan. Apa ni, sambutan bulan kebangsaan. Jadi nampak kita apa ni, sambutan bulan kebangsaan, maknanya bukanlah maknanya bila setiap kali bulan kebangsaan aja baru kita nak kibar bendera kan. Itu sebab kita ada sambutan. Jadi bab benda ni, cinta negara ni, itulah saya apa ni mohonlah kepada apa ni orang ramai khususnya di Negeri Melaka ni dapat beramai-ramai lah apa tu hadir pada 13 Ogos ini jam 8 pagi di Dataran Sejarah di sambutan dan pelancaran bulan kebangsaan dan kibar jalur gemilang peringkat Negeri Melaka. Kita sama-sama apa tu menyemarakkan sambutan bulan kebangsaan Negeri Melaka lah. Kemudian juga dah habis 13 kita ada pula apa tu sambutan dari kebangsaan 13 Ogos. Tu pun datanglah ramai-ramai kan, kita menampakkan semangat cintakan negara kan. Bangga menjadi rakyat Malaysia kan. Sambutan bulan kebangsaan kita perlu apa ni, tanamkan semangat cintakan negara tu. Terbawa bersama anak-anak kita kan. Jadi setidak-tidaknya anak-anak kita di peringkat kecil lagi kan, di peringkat tadika, sekolah kebangsaan kan, bawa ramai-ramai. Jadi kita nak wujudkan apa ni, semangat cintakan negara tu dalam diri anak-anak kita tu kan. Seperti mana saya maklum tadi kan, comfort zone. Jadi bila ni setidak-tidaknya datang, kita pun bagilah penjelasan sedikit kan, datang kenapa kita perlu sambut bulan kebangsaan kan. Ni dah 65 tahun, jadi kita kena bangga lah jadi rakyat Malaysia. Walaupun kita anak-anak ni berada dalam comfort zone, orang kata zon yang selesa, tapi apa yang paling cabaran terbesar itu Haji adalah untuk kita mengekalkan kemerdekaan. Betul. Diharapkan dengan program yang diadakan ini dapat menyemarakkan semangat patriotisme di dalam kalangan kita semua yang mendengar ketika ini, terutamanya orang Melaka tu Haji. Betul. Hari Sabtu ini pukul 8.30 pagi tu Haji. Di Dataran Sejarah Aikro. Majlis pelancaran oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka. Terima kasih Tuan Haji kerana kesedia masa bersama dengan saya di Konti Melaka FM ini. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini menjadi manfaat kepada mereka yang mendengar. Sehingga kita berjumpa lagi Tuan Haji, insya-Allah. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, pastikan kesetiaan anda terus di frekuensi ini 102.3 Melaka FM, pastinya mempersonalkan.